Bab as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Bab solat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Kalimah solat ni maksud asal dia adalah doa kebaikan. As-salat tu doa kebaikan sebenarnya. Maksud asal dia. Kita dalam masyarakat kita Melayu, kita dah ada kalimah bila sebut solat ke atas Nabi, kita dah tukar terus selawat. Kita dah ada kalimah baru. Walaupun sebenarnya kalimah solawat adalah kata ganda bagi solat. Macam Nabi kata as-salawatul khams. Solat-solat yang 5. Bukannya selawat-selawat yang 5. Kadang-kadang dia ini datang, ni selawat syifa, selawat tafrijah, selawat tibikulu. As-salawatul khams. Solat-solat yang 5. Kalimah solatun singular. Solawat plural. Itu simple as that. Itu maksud asal dia. Tapi bila kita kata, pasal bila dalam tajuk ni, kalimah solat ni balik kepada makna asal. Makna asal, solat ni adalah doa. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Taubah ayat 103. Allah Ta'ala nyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan. Hai Muhammad, ambillah daripada harta mereka sedekah. Yang tutahhiruhum, yang kau bersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan kau sucikan mereka dengannya, dengan sedekah yang kau ambil tadi. Wasalli alaihim, dan solatlah ke atas mereka. Inna salataka sakanul lahum, solat engkau ketenangan bagi mereka. Kalimah solat dekat situ bukannya bermaksud solat yang kita punya ibadat rukun Islam yang kedua. Dia adalah, maksud dia salli alaihim, doakanlah ke atas mereka. Doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. Sebab tu golongan yang menentang bayar zakat pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka menggunakan alasan dalam ayat tersebut, kata apa? Solat engkau ketenangan bagi mereka. So dia kata apa? Dia kata, ya jadi Rasulullah punya solat ini doa untuk kami ketenangan. Doa engkau? Abu Bakar, doa engkau pun ketenangan ke? Kami tak nak bayar. Digunakan alasan tak nak bayar zakat, antaranya kerana kalau Nabi yang doakan ketenangan, Abu Bakar doakan ketenangan tak? Kalau tak ketenangan, buat apa kami bayar? Dia gunakan alasan macam tu. Tapi Abu Bakar keluarkan tentera, perang dengan orang. So, jadi kalimah ayat 103 Taubah tu, kalimah solat tu, itu pengertian dia. Lain itu kalau kita lihat macam dalam contoh surah Ahzab. Bila Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, orang beriman, berzikirlah mengingat Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memujinya pada awal pagi dan awal malam. Kemudian disebut apa? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang solat ke atas kamu, berselawat ke atas kamu, dan juga para malaikatnya, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. So basically kalimah solat ni pada sudut yang asal, maksud dia adalah doa kebaikan. Tapi bila daripada Allah Ta'ala, dia tak jadi maksud doa kebaikan, dia jadi pujian atau pemuliaan. Kalau daripada malaikat untuk kita, solat malaikat untuk kita adalah, malaikat punya solat adalah mendoakan keampunan untuk kita. Kalau untuk Nabi, dia akan menjadi pengangkatan bagi darjat. Kita solat kat atas Nabi, doa kita, minta doa untuk minta Allah Ta'ala mengangkat akan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. So basically kalimah solat ni sebenarnya dia bermaksud itu pada asas. Sebab tu kalimah solat, as-salatu ala nabi, solat ke atas Nabi, mendoakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fi solati, dalam solat, dalam ibadat solat kita. Okay. Dia sebenarnya kalau ikutkan kita bukanya kitab Umdatul Ahkam, memang diletakkan hadis solat ini selepas hadis tasyahud. Sebab nak letakkan kedudukan bagaimana bergandengannya antara tasyahud dan solat ke atas Nabi dalam solat. Pasal dia balik kepada ayat 56 surah Al-Ahzab. Allah nyatakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya solat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, solatlah kamu semua ke atasnya, wasallimu taslim, dan ucap salam dengan salam yang banyak. Okey, jadi kat sini yang kita mula daripada situlah tajuk yang kita bincangkan ni. Baik, salasa wa sab'ina wa arba'miyah, 473, Bukhari Muslim, sita wa arba'miyah,
sitata wa arba'mi'ah 406 an ibn Abi Laila, daripada Abdurrahman bin Abi Laila, perawi Bukhari Muslim. Qala, bila berkata, laqiyani Ka'b bin Ujrata, telah bertemu aku Ka'b bin Ujrata, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Faqala, maka dia kata, ala uhdi laka hadiyatan, kau nak tak aku hadiah pada kau satu hadiah? Kau nak tak aku hadiah kepada satu hadiah? Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Rasulullah SAW. Faqulna, lalu kami pun kata, qad arafna kaifa nusallimu alaika, so kami telah tahu bagaimana kami ucap salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaika, jadi macam mana kami nak ucap solat ke atas engkau. Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran dua kan, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikat solat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, solatlah kamu ke atas baginda dan ucaplah salam. Bagi salam dah tahu dah, macam dalam ayat tadilah, hadis yang sebelumnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami dah tahu dah macam nak ucap salam kepada engkau. Tapi macam mana nak kami ucap solat ke atas engkau? Apa nak ucapkan? Jadi ini sebenarnya nak beritahu kan, ni tajuk solat ni. Dalam satu riwayat yang lain datang, Nabi terdiam lama sebelum menjawab kepada sahabat tersebut yang bertanya kepada baginda, macam mana nak ucap solat ke atas baginda. Pasal Allah perintahkan untuk buat. Salam dah tahu, solat macam mana? Kan puji, nak puji ke, nak minta muliakan ke, nak angkat ke darjat ke, macam mana? Sebab Allah Ta'ala dah angkat Nabi tinggi sangat. Dosa tak ada, kedudukan paling terpuji, penghulu anak Adam, penghulu kepada para anbiya dan rasul. So apa dia nak sebut? Nabi terdiam lama dan akhirnya Nabi pun berkata, Nabi kata, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, salatlah engkau ke atas Muhammad. Dia sebenarnya kalau meaning dia yang kita nak faham kat sini, pengertian dia, kita pulang balik pada Allah Ta'ala. Allah suruh kita dalam ayat Al-Ahzab 56, sallu alaihi, solatlah kamu ke atasnya, ke atas Muhammad. Lalu kita kata, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, engkau lah solat ke atas Muhammad. Macam saya kata, tuan-tuan sekalian, tolong kemas meja, ustaz lah kemas sendiri. Mesti suruh saya balik. Pasal orang ramai sekarang ni, Allah Ta'ala suruh kita solat, sepatutnya kita kata usalli ala Muhammad lah. Tapi maksud dia tak macam tu. Maksud dia kerana Allah dah angkat Nabi tinggi sangat, dan kita tahu nak cakap apa dah. Apa nak cakap tak tahu. Maka kita pulangkan balik kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala sendiri yang berikan. Itu maksud asal. Sebab tu lafaz solat ke atas Nabi ni tidak boleh direka-reka dengan bentuk yang lain. Kalau setakat kita puji Nabi macam bersyair ke, bersajak ke, bergurindam ke, sebut tentang sifat-sifat Nabi ke, tanpa mengaitkan bahawa kita telah buat satu selawat yang baru, maka tak mengapa. Tapi kalau kita rasakan bahawa selawat yang kita buat tadi, ucapan sanjungan, pujian, pengangkatan ke atas Nabi tadi, kita rasakan kita buat satu benda yang sangat ajaib, yang tak boleh siapa-siapa tiru kita, yang ada fadilat, ada masalah. Sebab kita, para sahabat tak tahu nak cakap apa. Minta Nabi ajar mereka nak cakap apa ni. Apa nak cakap? Allah Ta'ala kata sallu alaihi, sallu alaihi, solatlah kamu lihat ke atas baginda. Kita cakap apa? Lalu Nabi ajar, Nabi kata, qulu, katakanlah, Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, salatlah engkau ke atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, ke atas keluarga Muhammad. Okay, al kat sini dia dua pendapat. Pendapat pertama kata keluarga, pendapat kedua kata pengikut. Sebab dalam Al-Quranul Karim kita lihat bila Allah sebut tentang ali Fir'aun, bukan maksud keluarga Fir'aun, tapi pengikut Fir'aun. Maka ini antara apa yang Abu Hanifah rahimahullah ditekankan. Sebab bila kita sebut pengikut, keluarga masuk, bukan keluarga pun akan masuk.
Semua kita akan terlibat. Tapi kalau sebut keluarga, belum tentu dia keluarga tadi orang yang layak. Contoh macam Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga Nabi, tapi tak masuk dalam kumpulan yang bersama Nabi SAW. Tapi kalau kita kata pengikut, maksud dia al tu adalah pengikut, dan dia lebih tepat. Ini setengah para ulama tarjihkan macam tu. Okay. Pasal nanti ada lafaz yang berikutnya, hadis yang satu lagi diberitahu tentang perkara berkenaan. Baik, dia kata okay, wa ala kama sallaita ala ali Ibrahim, ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, ke atas pengikut atau keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, engkau maha terpuji lagi maha agung. Sebab kita nak minta Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi, maka yang layaknya nama Allah Ta'ala, Asmaul Husna yang kita sebut adalah berpadanan dengan permintaan kita. Allah Ta'ala maha terpuji, maka pujian dan juga sanjungan untuk Nabi juga Allah Ta'ala yang berhak berikan. Tadi nangis. Baik, Allah barik ala Muhammadin, ya Allah berkatilah ke atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kata keluarga Muhammad atau pengikut Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, sekarang engkau berkati ke atas keluarga atau pengikut Ibrahim. Innaka hamidum majid, sekarang engkau maha terpuji lagi maha agung. Okay. Wa fi riwayatin Bukhari, dan Bukhari, kulna, kami telah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal bait. Sebab Allah sebut dalam hujung ayat 53. Allah sebut dalam ayat surah Ahzab, Allah katakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah Taala mahukan untuk membersihkan kotoran daripada kalian, wahai ahlul bait, dan menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Itu sebenarnya merujuk kepada isi-isi Nabi SAW. Sebab dalam tajuk ayat berkenaan, ayat sebelumnya Allah nyatakan, ya nisa'an Nabi, wahai isi-isi Nabi, kalian bukan macam mana menurut wanita. Okay, maka janganlah kalian bertabaruj jahiliyah yang awal. Dan kalau kita baca sampai ayat tu berterusan, memang tajuk dengan keluarga Nabi SAW. So jadi kat sini bila kita kata, bila para sahabat tanya macam nak kami nak solat ke atas keluarga, ke atas kalian ahli bait, ahli bait Rasulullah SAW. Yang ini kenapa para ulama yang kata maksud al tadi kembali kepada keluarga tu lebih kuat. Dia dulu baik. Fa inna Allah qad 'allamana, kerana Allah telah mengajarkan kami kaifa nusallimu, macam kami nak ucap salam, Allah dah ajar dah. Tapi solat macam mana? Nampak tak? Masa dia benda ni memang para sahabat pun tak tahu nak cakap apa. Sebab itulah selawat atau solat, kalimah solat yang diajar kepada kita ni oleh Nabi SAW, tak ada lagi tinggi daripada ini. Tak ada selawat nariyah ke, tafrijiyah ke, syifa' ke, selawat ni ke, selawat tu ke, tak ada. Sebab benda tu nanti kadang-kadang bila orang tu angkat apa selawat yang mereka reka, yang peliknya, yang Nabi punya tak ada power. Yang Nabi ajar selawat Ibrahimiyah ni tak ada fadilat kecuali yang Nabi sebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Bila solat kat aku satu solat, Allah Ta'ala solat kat dia 10. Kalau dia solat 10, Allah Ta'ala solat kat dia 100. Dan orang paling dekat dengan aku pada hari akhirat adalah orang paling banyak berselawat kat atasku. Itu lafaz yang Nabi sebutkan. Memang pada hari yang pada kedudukan selawat ni tadi, sebenarnya atau solat kat atas Nabi ni, dia yang paling ditekankan adalah ketika hari Jumaat. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, hari, tiada hari yang terbaik terbit pada matahari adalah hari Jumaat, maka banyakkanlah solat dekat atasku. Ada pun waktu yang lain, time basuh pinggan ke, basuh beras ke, basuh ayam ke, mandi ke, tak payah selawat. Itu kan setempat dia. Kalau tidak nanti jenuh kita. Kalau kita kena masalah juga bab ni, kita cakap nanti kan orang kata kita ejek orang. Tak sebutlah, nanti kau marah. Yelah, kadang-kadang ada orang suruh seli cakap dengan selawat. Saya rasa Allahumma salli ala Muhammad. Ketonton sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Dia benda tu nampak macam bagus. Tapi sebenarnya realiti dia, para sahabat Nabi yang cinta Nabi pun tak buat macam tu. Abu Bakar Siddiq pada hari Nabi SAW wafat,
Kan dia Umar pegang pedang, duk hayun. Siapa cakap Nabi Muhammad mati, aku pancung kepala dia. Abu Bakar kata duduk, dia tak duduk, lepas tu Abu Bakar bercakap. Depan orang ramai. Dia kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa sembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah hidup tak mati-mati. Dia tanpa selang-seli kan dengan Allahumma salli. Faham tak? Jadi ini realiti lah, kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang banyak orang dia salah faham. Sebab macam tadi ayat kursi, bagus. Tapi bukan nak masuk tandas baca ayat kursi. Nak start kereta je, baca ayat kursi. Jenuh kan macam tu. Sebab tu, yang pendek dah ajar dah tahu. Cerita labu-labi. Nak macam mana? Tapi realiti dia ini, kita kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang benda tu baik di mata kita, buruk di dalam syariat. Dan syariat dia buruk. Sebab dia masuk dalam apa yang Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa buat satu amalan tiada padanya perintah kami, ia tertolak. Atau Nabi kata man ahdatsa fi amrina hada. Barang siapa mengadakan pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, ma laisa minhu fahuwa rad, ia tertolak juga. Ini Sahih Muslim. So basically jagalah. Tapi sebab tu kenapa selawat yang ini, yang Nabi ajar ni, tak ada lebih tinggi daripada ni. Diucapkan oleh mulut manusia terbaik di dunia ini. Mana mungkin mulut Nabi yang Allah Ta'ala kata wa ma yantiqu anil hawa, tidak dia bertutur daripada keinginan dia sendiri, in huwa illa wahyun yuha, tiada ia kecuali wahyu diwahyukan. Kalau itu kedudukan Nabi, mana mungkin orang lain boleh mengatasi lafaz Nabi SAW. Tapi malangnya macam saya katalah, malangnya banyak orang tinggalkan yang Nabi ajar, sibuk dengan selawat-selawat yang direka-reka oleh semua orang. Dan selain itu juga lafaz yang datang daripada Nabi SAW dalam selawat atau solat, ketika dalam solat tadi, dia datang dengan lafaz Muhammad tanpa Sayyidina. Semua riwayat datang, bukalah semua kitab Kutubus Sittah ke, Kutubus Tis'ah ke, tak ada satu pun tambahan kepada Sayyidina. Yang kita kata benda tersebut ditimbulkan oleh sebahagian orang dengan mengatakan bahawa beradab lagi baik dia ikut sunnah. Beradab lagi baik daripada ikut sunnah. Dan benda tu salah. So kita takkan macam Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 31, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kamu mencintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Mana ikut exactly yang Nabi tunjukkan. Dan kita dipanggil ummatan wasata sebab itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ayat 143 surah Al-Baqarah. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Pertengahan tadi bukan maksud dia kita sederhana, moderate, mana jahat buat, baik buat, bukan. Maksud dia adalah kita tak, bila diberikan perintah, exactly macam perintah tadi kita buat. Tidak kita abai atau cuai macam Yahudi, tidak kita melampau macam Nasrani. Yahudi suruh buat, dia cari jalan tak nak buat. Yang Nasrani suruh buat, dia buat lebih daripada patut dia buat. Dan kita ni adalah ummatan wasata sebab kita yang ikut exactly macam mana yang diperintahkan. Itu maksud wasat. Yang sering orang salah faham kan dengan wasat. Apa? Wasatiyah. Ini ustaz ni, tak boleh, ni dengan ustaz rigid. Ya, wasatiyah sikit. Sebab dia punya ajaran apa? Ajaran geng apa? Akademi Fantasia. Apa? Ajaran dia apa? Nyanyi boleh, bersanji boleh, baca Quran boleh, azan boleh. Menari boleh. Itu gila dia panggil. Ini jangan mengarut. Memang masalah. Itu sebab kena faham. Lafaz tadi exactly macam Nabi lafazkan. Dan ini mungkin nanti dalam bab tidur nanti kita akan belajar. Al-Bara' bin Azib belajar Nabi SAW satu doa untuk tidur. Bila dia kata amantu bi kitab alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utuskan. Tiba-tiba bila Al-Bara' bin Azib ulang balik, amantu bi kitab alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Dengan rasul kau yang kau utuskan. Nabi kata tidak. Hadis Bukhari tidak. Nabi kata wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dengan nabi kau yang kau utuskan. So Nabi tak bagi dia tukar lafaz tersebut. Nabi sebut rasul juga. Walaupun kalau ikut pada kita, apa salahnya rasul dan nabi sama je. Pakai je lah mana satu. Sebab tu lafaz selawat ni atau solat ni jangan ditukar kepada bentuk-bentuk lain. Nanti silap nanti semua nanti akan tambah.
Ini benda-benda bentuk yang tak sepatutnya. Okey, kemudian dia kata lagi, innaka hamidum majid. Okey, dia kata okey, dia kata wa fiha, dalam riwayat Bukhari tu datang kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Macam kita amalkan. Bayangkan kau solat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Lafaz yang awal tadi ke atas keluarga Ibrahim terus kan. Di sini ada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan juga wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Macam kau berkati ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Okey.